Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sorry. Terleka kejap dengan WhatsApp. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum. Saya Irwan Muhibin dan anda bersama-sama dengan saya dalam Aki Show episod yang kedua dalam musim yang kedua. Alhamdulillah. Kalau boleh saya nak minta kepada semua para penonton yang berada dengan bersama-sama dengan saya sekarang, InsyaAllah kalau boleh kongsikan sesi live ini kepada keluarga dan rakan-rakan, InsyaAllah macam-macam topik-topik informasi yang menarik, yang anip dan Abang Yus akan kongsikan dalam segmen masing-masing, InsyaAllah. Kalau perasan season yang kedua ni, musim yang kedua ni kami bawakan kami sajikan dengan packaging yang agak berbeza, insya-Allah, dan dengan pengisian-pengisian yang kami curate, yang kami bungkuskan dengan bungkusan yang sedikit berbeza untuk mencapai satu objektif yang kita katakan untuk memberi kita suasana, memberi kita ruang, memberikan kita informasi, ilmu tentang macam mana ingin kita boleh mulakan ataupun kita boleh perbaiki gaya hidup kita kepada gaya hidup yang positif. Alhamdulillah, itulah hashtag kita. Hashtag gaya hidup positif Aki Show musim yang kedua. Jadi insya-Allah saya nak sampaikan juga rasa terima kasih kami semua di Aki Show kepada anda semua kerana telah menyokong kami sepanjang musim yang pertama, dan insya-Allah sekarang ni terus menyokong kami dalam musim yang kedua. Dan apa yang kami nak kongsikan terus adalah satu kelainan dalam mempersembahkan konten-konten yang menarik untuk anda, insya-Allah. Okey. Kepada yang kepada yang telah mengikuti kami dalam musim yang pertama ataupun kepada yang anda yang baru saja mengikuti kami dalam musim yang kedua ini, jangan lepaskan peluang untuk menonton semua episod musim yang pertama, okey? Semua itu boleh ditonton semula di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Facebooknya Aki Bekmat untuk masa ini, insya-Allah. Dan insya-Allah kita juga akan paparkan, kita akan muat naik kepada di YouTube-nya Aki Show. Betul, masya-Allah. Dan semua social media kami tolong follow, insyaAllah follow kami di Instagram, subscribe kami di YouTube dan juga like kami di Facebook, okay? Look for us on Facebook, on social media. Okay, I think that's enough for me, insyaAllah. Terus setia bersama kami dalam Aki Show episod yang kedua hari ini. Kita terus saja ke segmen seterusnya dengan Anip, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Irwan. Dia dah pass pattern kepada saya. Jadi ini giliran saya punya blog saya punya blog untuk saya mempersembahkan apa benda yang akan saya share hari ini, insya-Allah. Jadi apa khabar semua kepada penonton yang sedang menonton Aki Show? Apa khabar hari ini? Suasana hari ini alhamdulillah baik sekali. Dah pasti semua antara kita dalam keadaan sihat sejahtera walafiat. So insyaAllah hari ini stay dengan saya, stay dalam live Aki Show ni, pelbagai informasi, pelbagai ilmu yang akan kita sama-sama kongsikan. Boleh tak? Sebelum tu boleh tak sahabat-sahabat saya ke sesiapa yang ada dalam live ni mungkin boleh komen dekat bawah, boleh dengar tak suara saya? Ataupun ada apa persoalan, mungkin di tengah saya bercakap sesuatu tu ada soalan yang ingin diajukan, boleh terus komen di ruangan komen yang disediakan. Boleh lalu silakan. So saya sekarang berada live di Aki Bekmat. Seperti yang anda lihat di belakang saya ni, inilah dia ruang atur Aki Bekmat. Okay, di waktu pagi ini insya-Allah lah, belum lagi waktu peak dia untuk customer atau pelanggan-pelanggan Aki Bekmat untuk mencari bahan-bahan keperluan bakery ni. Jadi kepada anda yang mencari keperluan bakery yang anda inginkan di waktu-waktu begini, insya-Allah boleh datang waktu-waktu begini pukul 10, 11 ni, memang belum peak lagi, belum ramai lagi.
InsyaAllah belah petang sikit tu agak sibuk sikit. Jadi insyaAllah hari ni sebenarnya saya nak kongsi sesuatu yang sangat menarik sangat menarik untuk diceritakan kepada anda semua. Jadi kalau boleh saya dulukan dengan tajuk yang saya nak sampaikan, iaitu tajuknya perspektif quality baking dan quantity baking. Apa dia quality baking dan apa dia quantity baking. Jadi sebelum tu boleh tak sahabat-sahabat saya ke yang ada dalam live ni, sesiapa je yang view ni, tolong kami share, tolong kami komen apa-apa je mengenai bahan bakery, mengenai apa-apa berkaitan dengan gaya hidup sihat. Sekejap lagi saya akan bersama dalam live dalam 10 ke 15 minit ni, dan selepas ini ada sahabat saya, panel yang seterusnya, Abang Yus pun akan bercerita panjang lebar tentang amalan gaya hidup sihat, terutama yang dalam dari aspek pemakanan. Jadi insyaAllah, so dalam title saya atau tajuk saya kali ini, apa yang boleh saya kongsi dengan anda semua adalah ada satu kisah bagaimana seorang bakers, ataupun taklah bakers kan, mungkin beliau ni seorang bakers baru, bakers beginner ataupun newbie. Biasa kan dengar perkataan newbie ni. Jadi ada seorang bakers ni, okeylah saya bagi nama dia Encik Abu. Jadi Encik Abu ni sebenarnya dia datang jumpa saya dan dia tanyakan, Cik Anip, boleh tak Cik Anip suggest saya mixer apa yang sesuai untuk saya mulakan baking bersama isteri saya ni. Jadi niat Encik Abu ni tadi adalah untuk membantu isteri beliau untuk memulakan perniagaan baking, tapi dia minta pendapat saya untuk mencari peralatan ataupun tools yang paling sesuai untuk digunakan sebagai permulaan business baking dia. Jadi apa yang Cik Abu ni tanyakan saya akan jawab lah. Saya akan jawab apa spek dia, bagaimana pula dengan bajet dia. Jadi bila saya explain tentang spek, everything lah. So bila bercakap tentang spek technical ni, dia agak mendalam sikit lah, agak deep sikit bila sebut pasal technical terms ni. Jadi saya explain lah dekat Cik Abu ni bagaimana, apa kapasiti tepung yang diperlukan, bagaimana baking harian dia macam mana, nak baking berapa kilogram tepung. Okay, so nak dijadikan cerita, Cik Abu ni dah dapat model dan dah dapat spek yang diinginkan. Jadi macam mana Cik Abu ni, dia terus Google lah. Sekarang zaman informasi di hujung jari kan. Jadi Cik Abu ni terus Google apa barang yang nak didapatkan, terus muncul dekat website ataupun aplikasi yang terkenal lah. Misal kata Shopee lah, Lazada lah, kan banyak kita boleh pilih apa jenis-jenis mixer yang boleh digunakan. Jadi Cik Abu ni terjumpalah satu jenama ni. Jadi jenama ni dia jauh lebih murah dan sangat-sangat murah tau. Sangat-sangat murah. Yalah, maklumlah bila dekat Shopee, Lazada ni kita akan banyak sangat jumpa produk yang murah dan berbaloi lah. Bagi Cik Abu ni ianya berbaloi lah dengan bajet dia, dengan apa kehendak yang dia ada. Jadi Cik Abu ni beli daripada website tersebut. Jadi Cik Abu beli dan dia tengok spek dia pun sama. Okay, dan lepas beberapa bulan kemudian, lepas dia dah minta nasihat saya untuk dapatkan produk tersebut, lepas beberapa bulan kemudian dia datang semula jumpa saya. Apa yang Cik Abu tu cakap, dia kata, Cik Anip, sekarang mixer ni yang saya beli ni, dia punya motor dia jam lah Cik Anip. Alamak Abu, macam mana ni? Kau beli dekat mana ni? Itu pertama sekali saya akan tanya. Sebab saya nak bantu beliau lah. Saya nak bantu beliau bagaimana saya boleh rujukkan masalah beliau tu kepada masalah yang pernah saya entertain lah dekat pelanggan-pelanggan di Aki Bake Mart. So apa yang boleh saya bantu beliau, saya tanyakan dia dekat mana dia beli. Jadi nak dijadikan cerita juga, seller tersebut tidak membalas ataupun tidak memberi respon kepada masalah yang dihadapi oleh Cik Abu. Jadi nak sebagai kesimpulan, sebenarnya ada tiga kesilapan Cik Abu ni tadi. Boleh tak puan-puan semua listkan apa kesilapan Cik Abu tu dekat komen. Jadi insyaAllah sebenarnya jelas sekali kita pun dah dapat baca kan, daripada apa yang Cik Abu ni sebut tadi. Dia minta saya carikan perkakas ataupun tools yang paling terbaik sekali untuk perniagaan baking ni sebagai permulaan ni tadi. Yang pertama, kesilapan Cik Abu ni tadi, dia tiada perhubungan terus dengan pembekal tau. Jadi pentingnya hubungan antara kita sebagai pembeli ni dengan pembekal.
kita kenal siapa yang bekalkan kita barang tersebut. Lagi-lagi barang tersebut harga dia mahal. Harga dia mahal dan kita nak gunakan bahan itu ataupun tools itu pada tempoh yang lama. So pentingnya yang pertama iaitu Cik Abu ni tadi dia tak ada hubungan dengan pembekal. Okey, yang kedua, apa kesilapan Pak Abu? Okey, yang kedua iaitu aspek harga dijadikan ciri nombor satu. Cik Abu ni tadi dia fikir harga tu nombor satu berbanding aspek-aspek lain. Dah tentu technical is number one, is the important things. Technical, tadi kan saya dah ceritakan kat dia apa technical yang sesuai untuk dia beli sebagai tools pertama dia. Okay, technical is important. Tapi Cik Abu ni silap, rupanya dia jadikan harga ni tadi sebagai ciri nombor satu. Dia lihat dekat online, dekat mana-mana tempat lain yang lebih murah tanpa dia melihat aspek yang lain. Okey, dan yang ketiga sebenarnya Cik Abu ni dia tidak selidik dulu. Dia tidak selidik dulu masalah yang ataupun dia tidak selidik dulu produk yang hendak dia dapatkan. So anda dapat sesuatu tak? Cuba komen kat bawah tu, anda dapat sesuatu tak daripada perkongsian kisah Cik Abu ni. Jadi ini kisah benar sebenarnya. Kisah benar seorang sahabat saya sendiri, tapi bukan Abu lah, bukan Cik Abu lah nama dia. Jadi saya harap menjadi iktibar untuk semua untuk kita betul-betul memilih alatan yang betul. Jadi sebagai kesimpulan dalam saya punya talk set saya pada kali ini, sebagai kesimpulan saya nak senaraikan empat cara bagaimana kita sebagai newbie, sebagai orang yang baru berjinak dalam baking ni untuk kita boleh elak macam mana kejadian Cik Abu ni tadi tidak berulang kepada diri kita. Mungkin anda bakers yang dah lama, mungkin anda pun ada cadangan yang boleh anda utarakan, anda boleh terus komen di situ insya-Allah. Okey, sebelum saya teruskan dengan empat cara bagaimana bakers ni tadi boleh mengelaklah daripada keadaan ini berulang kembali. Anda boleh terus komen, boleh terus share di bawah kita punya live hari ini. InsyaAllah anda sekarang sedang berada dalam live di Aki Show punya page, juga anda sekarang berada di page-page lain seperti di Aki Bekman. So kita cross posting dalam live show kali ini di beberapa page. InsyaAllah anda boleh komen je di mana-mana platform yang anda mahukan, yang anda suka. InsyaAllah kami akan baca. Okay, terima kasih kepada yang join live. InsyaAllah sahabat-sahabat saya yang berada dalam live sekarang ramai juga, Alhamdulillah syukur Abang Irwan, Abang Yus dan seluruh tim Aki Show mengucapkan jutaan terima kasih kerana anda setia dalam season pertama sampailah season yang terbaru ni, season kedua ni, anda terus setia untuk bersama-sama kami dalam sesi macam ni, sesi ilmu yang penuh manfaat untuk semua kan. Okay, so sebelum saya akhiri, saya share lagi 4 tips bagaimana bakers tadi dapat elak daripada kejadian yang berlaku dekat Cik Abu ni tak jadi kat diri kita. So yang pertama, dapatkanlah salesperson, dapatkanlah orang yang betul-betul arif ataupun pakar dalam bidang itu untuk membantu anda membeli perkakas ataupun tools yang anda perlukan. Jadi bukan saya kata membeli di online tak bagus, cuma jika mungkin anda juga kenal siapa yang menjual secara online tu, mungkin anda ada hubungan secara peribadi ke, anda mungkin dah chat dulu dekat ruangan chat kepada seller tu tadi, apa yang boleh dibantu, macam mana caranya jika berlaku kerosakan dan sebagainya. Jadi cari orang yang betul, pastikan anda sebelum membeli, sebelum tekan place order tu, anda dah betul-betul kenal siapa orang yang menjual barang tu. Itu yang paling mustahak sekali. Kita al-maklum sekarang kita membeli secara e-commerce, kita tak kenal siapa di sebalik penjual tersebut. Jadi penting untuk kita tahu siapa penjual itu. Sebab barang yang kita nak pakai ni bukan barang yang sekejap. Ini satu pelaburan, satu investment untuk bisnes sebagainya. Mungkin anda yang nak guna untuk kegunaan rumah pun perlu dapatkan detail, maklumat, orang cakap detail lah berkenaan apa yang anda nak beli. Okay, yang kedua buatlah kajian dulu, buat research dulu barang-barang yang anda beli. Okay, technical spec pun penting. Ada customer kami yang dia dah over spec. Dia perlu buat satu tepung tu dalam satu kali bancuan tu dalam 1 kilo je, tapi dia dah over spec. Dia beli bowl yang besar, dia beli mixer yang besar dan sebagainya. So yang ketiga,
Yang ketiga, kalau saya boleh nasihatkan, letakkanlah pilihan bajet itu di pilihan yang paling akhir sekali. So ini bermakna bajet tu penting, bajet tu penting. Tapi sebenarnya dekat luar sana ramai seller, ramai penjual, ramai pembekal yang boleh suggest kepada anda apa barang yang paling berkualiti berkadaran dengan bajet yang anda ada. InsyaAllah. So di Akib Iman, insyaAllah kami akan bantu dengan sedaya upaya untuk dapatkan produk yang paling berkualiti pada harga ataupun kos yang paling berbaloi untuk anda, insyaAllah. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, buat istikharah. bukan gurau. Mana pula istikharah pula, macam nak cari jodoh pula kan. So sebenarnya saya gurau, bukan istikharah. Sebenarnya pilih produk yang mempunyai jaminan kualiti. Mungkin ada warranty yang lebih ekstensif. Mungkin ada produk tu 1 tahun, ada produk tu sehingga 5 tahun. Jadi anda kena maklum, mixer, produk-produk yang melibatkan motor ini, dia punya ataupun dia punya barang yang paling mudah rosak tu dekat motor. Jadi pastikan motor tu ada warranty ekstensif sikit lah, sampai ke 5 tahun misalnya. Okay, so insyaAllah itu saja sesi saya untuk saya share dalam live Aki Show kali ini. Jadi anda yang mungkin ada pertanyaan lanjut, boleh je anda komen, anda share dekat live. InsyaAllah tim Aki Show akan reply, ataupun tim Aki Bekmat sendiri akan bantu anda untuk mencari keperluan yang anda inginkan, mencari spek yang anda inginkan. Okay, insyaAllah. Sekian dari saya. Kita teruskan dengan satu tips ataupun 1 minit tips, atau 1 minit tips lah, macam tips lah, macam ada saya punya short video, short clips lah untuk dikongsi kepada semua. Okay, jom kita saksikan. Apa benda kat dalam ni Kita try buka sikit. Banyak ni jual ni. Okay, ni nama dia milk chocolate. Rasa dia manis lah sebab nama pun milk chocolate. Okay, sebelah ni ni dia white chocolate. So apa beza dua benda ni? Benda sama je, coklat juga, tapi dia white chocolate ni adalah milk chocolate. Selalunya milk chocolate ni orang guna untuk keperluan yang menggunakan coklat. Okey, manis, kandungan dia manis, koko dia lagi tinggi. Tapi white chocolate ni anda jangan keliru, dia tak ada kandungan koko pun, semuanya ada emulsifier, perasa tambahan, dan warnanya putih. Koko bukan warna putih tau, koko dia mesti warna coklat. Berbagai topik berkenaan dengan gaya hidup positif, ya, #gaya hidup positif, dan kita berkongsi juga apa yang kita tahu berkenaan dengan gaya hidup yang lebih sihat, cara pemakanan yang lebih sihat, insya-Allah. Pada anda yang sedang menonton pada waktu ini, kalau boleh sharekan di social media masing-masing, forwardkan pada teman-teman anda, keluarga anda, ya, berkenaan dengan Aki Show supaya mereka sama-sama dapat menyaksikan dan juga mendapat benefit, ya, daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini dan juga pada minggu-minggu yang akan datang, insya-Allah. Pada siapa-siapa yang belum mengenali saya, nama saya Fairuz, ataupun lebih mesra dikenali sebagai Abang Yus oleh tim produksi Aki Show ini. Saya mula-mula terlibat dalam Aki Show ni dari season pertama episod 9, ya. Pada asalnya dijemput untuk berbicara sedikit pasal pemakanan sihat.
Dan seterusnya daripada itu dapat segmen yang tetap pula di episod di season kedua ini untuk bercerita lebih lanjut lagi berkenaan dengan cara pemakanan yang lebih sihat, gaya hidup yang lebih sihat, insya-Allah. Okey, saya adalah pengasas. Sebelum tu saya kenalkan diri dulu ya pada siapa yang belum kenal dan juga especially pada viewers kita yang baru pertama kali menyaksikan Aki Show pada season kedua ini. Saya sebenarnya adalah pengasas kepada Fitrati Bake ya. Kepakaran saya adalah membuat kek sihat ya, kek tanpa gula, tanpa gluten untuk anda semua yang gemar makan kek supaya anda boleh makan kek tanpa rasa bersalah. Okey, apa maksud tanpa gula itu sebenarnya? Sebenarnya saya adalah pengamal ketogenic lifestyle ya ataupun setengah orang panggil keto diet. Dan kalau ikut protokol ketogenic lifestyle ini, kita memang tidak memakan ataupun sangat kurang makan makanan yang mengandungi karbohidrat. Okey, jadi kek-kek yang saya buat juga sangat rendah kandungan karbohidrat dan sesuai untuk dimakan pada sesiapa sahaja yang nak jaga pengambilan gula, yang mengalami penyakit kencing manis ya dan mempunyai alahan terhadap gluten misalnya. So sesuai. Jadi sekarang dah ada pilihan ya untuk makan kek-kek yang lebih sihat daripada kek-kek yang penuh dengan gula. So why not? Okey, untuk segmen kali ini saya ingat nak bercerita secara general ya berkenaan dengan sihat. Apakah maksud sihat tu sebenarnya? Sihat ini kita boleh ditarifkan dalam pelbagai cara. Sihat dari segi fizikal, sihat dari segi mental, sihat dari segi rohani ya. So setiap daripada kita boleh mentafsirkan sihat tu mengikut keadaan diri kita sendiri. Okey. Contohnya saya, kalau boleh saya nak share sedikit cerita ya apa yang berlaku pada diri saya 3 tahun lepas sebelum saya bermula dengan ketogenic diet atau ketogenic lifestyle ini. Pada waktu tu saya baru berhenti kerja ya. Saya dulu bekerja di dalam industri kewangan buat beberapa lama. Jadi saya rasa sampai satu tahap saya rasa macam saya ingin membuat sesuatu yang lain ya, something different. Enough of corporate world for me. So saya pun decide untuk meninggalkan kerjaya saya dan mula membuat beberapa business ataupun activities online ya. So bila dah berhenti kerja tu saya duduk rumah. Banyak melakukan aktiviti online, so banyak duduk sana kemari. Walaupun dengan itu saya masih tetap pergi ke gym. Saya pergi ke gym 3 kali seminggu dan seminggu sekali saya juga akan berlari long distance ya, 10-15 kilometers sebab saya memang seorang runner juga. Tapi despite melakukan aktiviti-aktiviti itu, lepas 9 bulan saya dapati berat badan saya naik ya. Daripada 60 kilogram naik hingga ke 72 kilogram. Saya wonder kenapa, apa yang terjadi sebenarnya ya. Walaupun saya rasa duduk di rumah makan makanan yang sihat sebab kita hanya makan makanan yang dimasak di rumah. Tapi saya tak tahu jenis makanan itu juga menjadikan faktor ya terhadap penambahan berat badan. Dan juga bila berada di rumah banyak duduk ya, living a sedentary lifestyle. So itu juga despite aktiviti yang lain, kerana kita jarang sangat bergerak, maka itu boleh menambahkan berat badan kita. Jadi saya mula buat research apa yang boleh saya lakukan untuk turun berat badan. Saya tak nak mengamalkan diet sebab diet ini pada saya tidak sustainable ya. Jadi dalam sewaktu saya membuat research itu, saya terjumpa berkenaan dengan low carb high fat diet. So low carb high fat diet ini menyarankan supaya kita makan makanan yang sangat rendah karbohidrat dan tinggi in good fats. Jadi sewaktu terbaca tu saya terjumpa pula ketogenic diet atau ketogenic lifestyle ini. So the science behind ketogenic lifestyle itu sangat-sangat make sense pada saya. So saya mula mengamalkannya dan alhamdulillah
resultnya sangat cemerlang ya. Saya akan bercerita lagi berkenaan dengan ketogenik lifestyle ni dalam episod-episod akan datang. Saya nak kongsi sesuatu dengan anda semua. Ini saya tak pernah kongsikan dengan sesiapa pun sebelum ini. So saya ambil opportunity ni untuk tunjuk kepada anda ya. Bukti apa yang sebenarnya berlaku. Okey, kalau anda boleh lihat di sini ya, ini adalah gambar saya sebelum dan selepas mengamalkan ketogenik diet ya. Waktu kemuncak adalah sebenarnya 72 kilogram ya, tapi masa saya ambil gambar ni saya dah turun sikit 70 kilogram. So saya mula mengamalkan ketogenik lifestyle ini dan after 6 weeks ya, berat badan saya turun hingga ke 61 kilogram. Ya, anda boleh tengok the difference. Okey, dah tak payah tengok lama-lama. Itu adalah perubahan ya yang saya lakukan dalam menangani masalah berat badan saya. Jadi kita pun tahu bila berat badan yang berlebihan ini boleh menimbulkan macam-macam jenis penyakit ya, dan terma untuk penyakit ini adalah apa yang kita katakan sebagai penyakit yang tidak berjangkit ya, ataupun dalam bahasa Inggerisnya non-communicable diseases. Kalau saya boleh share lagi satu, ini adalah kejap ya. Okey, non-communicable diseases ni adalah 4 penyakit yang utama, penyakit pembunuh yang utama. Kalau ikut WHO, 41 juta manusia ya setiap tahun meninggal kerana penyakit tidak berjangkit ini. Dan di Malaysia, kadar peratusan rakyat Malaysia yang meninggal dunia kerana penyakit tidak berjangkit ini adalah 74% ya. 74% sebab kematian di Malaysia adalah daripada penyakit tidak berjangkit ini. Okey, tapi di Malaysia yang paling utama adalah penyakit jantung, kedua kanser dan ketiga adalah diabetes ya. So 3 penyakit utama ini. Dan faktor-faktor yang menyebabkan penyakit tidak berjangkit ini sebenarnya adalah benda yang kita boleh ubah ya. So 4 faktor utama yang contribute towards penyakit tidak berjangkit ini adalah unhealthy eating, makan secara tidak betul ataupun tidak berkhasiat, penyalahgunaan alkohol ataupun minuman alkohol yang berlebihan, tidak aktif ya, physical inactivity, dan juga penggunaan tembakau ataupun perokok. So ini adalah 4 faktor yang contribute towards penyakit yang tidak berjangkit ini. Jadi sebenarnya ini semua adalah di dalam tangan kita ya. Kita boleh mengubah risk factor ini untuk mengurangkan risiko mendapat penyakit yang tidak berjangkit ini. Jadi soalan saya pada anda ialah apakah langkah pertama yang anda boleh lakukan untuk mengubah supaya menjurus ke arah gaya hidup yang lebih sihat? Pilih satu sahaja langkah dan anda boleh tulis di komen. Biar langkah ini adalah langkah yang senang untuk anda buat dan anda boleh beristiqomah dengan langkah ini. Okey, sebentar lagi saya akan sarankan satu langkah yang anda boleh lakukan. Tapi sekarang anda boleh tulis dulu di dalam komen apakah langkah yang anda boleh lakukan untuk menghala ke arah gaya hidup yang lebih sihat.
Okey, kembali kepada pada apa yang saya ingin sarankan pada anda sebentar tadi. Okey, kalau anda tengok di gambar ini adalah minuman ya. List minuman dan juga kandungan gula dalam minuman-minuman tersebut. Jadi cabaran saya pada anda, langkah pertama yang anda boleh lakukan adalah untuk stop ya, stop minuman-minuman yang bergula ini. Okey, jangan minum langsung minuman-minuman yang bergula ini, tetapi berubahlah kepada minuman yang lebih sihat. Banyakkan minum air kosong, okey. Kalau anda nak add flavor a little bit, boleh letakkan hirisan lemon di dalam air itu, ataupun letak hirisan halia sikit dalam air itu, dan ini boleh membantu anda untuk menghilangkan toksin-toksin di dalam badan ya. Cuba juga minum kopi dan juga teh tanpa gula. Okey, itulah salah satu cara ya, langkah yang saya boleh sarankan yang senang untuk anda buat, insya-Allah adalah untuk stop minuman bergula dan lebihkan minum air kosong. Insya-Allah. Alright, Alhamdulillah kembali bersama-sama dengan saya Irwan Muhibin dalam Aki Show episod yang kedua. Kita dah sampai ke penghujung rancangan, tapi insyaAllah saya nak jemput juga kembali Abang Yus dan Anif. InsyaAllah kita dalam segmen yang terakhir ni kita nak cuba rumuskan apa yang telah disampaikan dalam episod hari ini insyaAllah. Tapi Alhamdulillah banyak yang Anif kongsikan, yang Abang Yus kongsikan tadi sangat-sangat membuka mata. Macam lah Anif punya, saya sangat tertarik dengan Anif punya set lah di belakang kedai Aki Bekmat, Masya Allah. Oh, nampaknya Anif macam tak boleh dengar, tapi Alhamdulillah kita semua dalam proses untuk to get used to this setting ni lah kan. Walaupun dah setahun, 2 tahun, hampir 2 tahun kita melalui norma baharu ni, quote unquote. Tapi falhasil kita tak boleh duduk berehat, tak boleh duduk berputus asa, tak boleh duduk komplain pada diri sendiri, pada orang lain tentang semua perkara yang seolah-olah menghalang kita. So itulah insyaAllah semangat yang kita nak teruskan dalam Aki Show ni musim yang kedua. Anip, can you hear me, Nip? Okay, nampak macam belum boleh dengar. Abang Yus punya quick hack tadi, Masya Allah, sangat-sangat terasa. Dan saya sangat terasa pasal saya seorang peminat tegar air berkarbonat ni. Tapi for your information Abang Yus, saya sudah mengambil langkah untuk saya cuba berjaya untuk tidak minum air berkarbonat selama dah seminggu dah. Alhamdulillah, saya tak minum langsung. Wow, congratulations, tahniah. Itu langkah yang betul dan semoga boleh terus beristiqamah ya. Betul Abang Yus. And then macam Abang Yus sarankan juga, saya cuba adakan pengganti dalam bentuk honey lemon. Minuman honey lemon. Dan yang saya perasan, saya minta isteri saya bantu untuk membuatkan minum air lemon tu, honey lemon tu. Tapi pasal kalau guna honey, dia kena guna honey yang banyak untuk sampai ke tahap manis yang saya prefer. Oh, okey. Yang saya boleh belajar, nak menunjukkan betapa potennya gula tu, sampai nak kena guna honey yang banyak untuk sampai kepada level manis. Manisan yang dah biasa dalam air soda tu ya. Betul. So saya dapat lihatlah kan dari segi tu apa betul lah dia orang kata kita punya musuh
dalam diet kita ni adalah gula. Musuh dalam erti kata kalau kita salah gunalah kan. Kalau Irwan kepingin sangat macam soda tu kan, boleh beli soda, boleh beli sparkling water. Sparkling water kan dia fizzy sikit kan. Dan masukkan dalam lemon dan letak honey sikit tu pun sedap. So at least tak adalah kemaruk sangat kan. Tak dapat minum soda. Yes, betul. Tapi alhamdulillah sebab yang macam Abang Yus kata tu, permulaan tu memang perit. Tapi kalau kita ada hala tuju yang jelas, kita memang nak mengubah hidup kita ke arah yang gaya hidup positif, kita akan laluinya dengan kita akan berupaya untuk melaluinya lah, insya-Allah. Satu hari tu je. Satu hari first day tu je yang mencabar sangat. Mestilah kan? Kalau dah biasa kan nak meninggalkan habit tu. Betul. Hanif, kalau Hanif boleh kalau dah Hanif boleh dengar dan boleh komen, masuk aja Hanif dalam perbualan kita, insya-Allah. And then nak ingatkan kepada yang menonton, insya-Allah terima kasih kerana terus menyokong Aki Show. Dan kalau boleh jangan lupa follow social media. Boleh ada berlaku biasa ada berlaku glitch sikit bang. So Abang Yus, saya tertarik betul dengan perkongsian gambar tadi tu. Allah. Cepat-cepat je dia tukar dia punya skrin Betul. Jadi sebenarnya satu perjalanan, satu journey yang sangat menakjubkan sebenarnya Abang Yus. Kalau saya pun nak share, insya-Allah. Mungkin next episode saya share, boleh Abang Irwan Boleh Abang Yus? Yes, boleh. Kita sebenarnya perjalanan hidup ni yang bawa kita punya inspirasi lah untuk semua. Ramai dah yang PM saya macam mana gini. Saya cakap kat diorang, tonton Aki Show. Banyak ilmu yang Abang Yus akan share, insya-Allah. Yes, betul. Next Anip, saya pasti Abang Yus bukan nak sangat kongsi, tapi pasal ada elemen elemen inspirasi kat situ, elemen yang kita boleh ambil manfaat daripadanya. Alright, Masya Allah. Banyak perkara luar biasa yang berlaku pada hari ini. Ala kulli hal, alhamdulillah. Seperti anda semua tahu, kita orang ni tidak akan putus asa untuk menyampaikan yang terbaik dan lebih baik setiap kali kita bersiaran, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup untuk sesi kita, episod kita pada hari ini. So insya-Allah jangan lupa follow kita di social media, di subscribe di YouTube dan juga Facebook, insya-Allah, Instagram pun ada. Dan terus bersama-sama saya, Irwan Muhibin, Abang Yus dan juga Hanif dalam Aki Show #Gaya Hidup Positif untuk musim yang kedua. Jumpa anda di episod yang akan datang. Alright. Terima kasih. Ya.